Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam lestari dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati Cik Hayati selaku pensyarah subjek pengajaran kemahiran bahasa dalam bahasa Melayu. Jadi, kumpulan kami yang dianggotai oleh saya sendiri, Nurnisa Syairah binti Khairul Azwan. Saya Muhammad Aiman Hakimi bin Adnan. Dan saya Nurdiana Ilya Munirah binti Sofian. Jadi kami telah melaksanakan rancangan pengajaran harian bagi DSKP tahun 3 Bahasa Melayu. Jadi yang pertama sekali kita lihat mata pelajaran ialah Bahasa Melayu. Tahun yang telah kami pilih ialah 3 Bestari. Bilangan murid 24 daripada 24 orang. Tarikh pada 6 Mac 2024 iaitu hari Rabu. Masa 10.30 pagi hingga 11.30 pagi. Dan tema yang telah kami pilih ialah kesihatan dan kebersihan di bawah tajuk kebersihan tanggungjawab bersama. Jadi kemahiran yang kami fokuskan ialah kemahiran menulis. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung pembentangan dengan standard kandungan. Kami telah memilih 3.2 iaitu menulis ayat yang bermakna, manakala standard pembelajaran pula 3.2.1 membina dan menulis ayat. Seterusnya, objektif pembelajaran, kami telah membuat objektif iaitu pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membina dan menulis ayat kata kerja transitif yang bertemakan kebersihan dengan betul dan lengkap. Seterusnya, sistem bahasa, tata bahasa iaitu morfologi kurungan kata kerja. Yang terakhir, sistem ejaan iaitu memberus, menggosok dan mencuci. Baiklah, seterusnya ialah pengisian kurikulum iaitu elemen merentas kurikulum. Ilmu yang kami pilih adalah kebersihan. Seterusnya nilai murni yang akan ada dalam pembelajaran iaitu keberanian, keyakinan, berfikiran terbuka, kerjasama dan rajin. Seterusnya teknologi maklumat dan komunikasi. Murid akan belajar melalui TMK dan BBM digital, kreativiti dan inovasi. Pergerakan kreatif seperti menyanyi dan gaya, imajinasi dan visualisasi iaitu susunan perkataan. Seterusnya elemen keusahawanan. Elemen yang kami pilih iaitu elemen keusahawanan 2.4 iaitu memilih idea terbaik daripada banyak idea. Seterusnya elemen keusahawanan yang ketiga iaitu 3.2 melaksanakan projek mengikut langkah-langkah yang telah disediakan. Dan yang ketiga, elemen keusahawanan yang kelima iaitu 5.1 prinsip tanggungjawab sosial. Seterusnya, strategi pengajaran dan pembelajaran, kepelbagaian kaedah dan teknik. Untuk kemahiran berfikir, kami memilih menjana idea, mengingat dan mengaplikasi. Untuk kecerdasan pelbagai, kami memilih verbal linguistik, kinestetik, intrapersonal dan interpersonal. Bagi belajar cara belajar pula iaitu memproses dan mengumpul maklumat iaitu mengaplikasi pengetahuan masa lalu untuk situasi baharu. Bagi pembelajaran abad yang ke-21 iaitu berpusatkan murid, murid faham dan mematuhi arahan. Strategi pengajaran yang digunakan adalah berpusatkan bahan. Seterusnya iaitu kemahiran insaniah, kemahiran kerja berpasukan, pemikiran kritis, kemahiran komunikasi dan kemahiran menyelesaikan masalah. Seterusnya, bahan bantu mengajar yang kami gunakan iaitu komputer riba, LCD, buku teks, pembesar suara, buku tulis, kertas mahjong, pen penanda, token, bintang, Canva dalam kurungan dalam pengikat kata, mari membina ayat. Dan yang terakhir, word wall dalam pengikat kata, kata kerja. Dan yang ke-17 iaitu pengetahuan sedia ada
Yang pertama, murid pernah menggunakan kata kerja semasa berkomunikasi dalam seharian. Yang kedua, murid sudah terbiasa melakukan aktiviti kebersihan, contohnya di rumah. Dan yang terakhir, murid selalu menerima arahan daripada ibu bapa dan guru. Jadi kita masuk kepada langkah-langkah. Jadi yang pertama sekali, pengurusan bilik darjah yang kami anggarkan berlangsung selama 2 minit. Jadi sewaktu pengurusan bilik darjah ini, kebersihan kelas dilakukan bagi persediaan murid untuk belajar. Jadi murid-murid akan memastikan kelas berada dalam keadaan yang bersih. Jadi catatannya, murid-murid akan menggunakan peralatan yang sesuai sebagai contoh penyapu dan penyodok. Seterusnya, kita beralih kepada set induksi yang kami anggarkan akan berlangsung selama 5 minit. Jadi, semasa set induksi ini, dia merupakan bahagian permulaan dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran di mana tujuan utama set induksi ini adalah untuk membina aliran fikiran serta menimbulkan minat murid supaya mereka dapat memusatkan perhatian terhadap isi pelajaran yang hendak disampaikan. Jadi dalam set induksi ini kami akan melaksanakan aktiviti bernyanyi. Jadi pertama sekali murid akan melihat paparan skrin yang akan dikongsikan oleh guru. Seterusnya murid dan guru akan bersama-sama menyanyikan lagu. Yang ketiga, murid akan bersoal jawab dengan guru berkaitan lirik lagu tersebut. Sebagai contoh soalan yang boleh diajukan kepada murid adalah yang pertama, apakah aktiviti yang dapat kamu lihat dalam video tadi? Seterusnya, apakah kelebihan menjaga kebersihan diri? Dan terakhir sekali, pentingkah untuk kita menjaga kebersihan? Jadi kita langkah seterusnya ialah daripada soalan dan aktiviti yang dilakukan tadi, murid-murid akan diminta untuk meneka tajuk pembelajaran pada hari ini. Jadi jangkaan jawapan yang mungkin murid akan beri adalah berkaitan kebersihan diri, menjaga kebersihan dan mana-mana jawapan yang munasabah. Jadi kita tengok kepada catatan. Jadi bahan bantu mengajar yang telah dipilih ialah nyanyian berdasarkan video. Jadi kemahiran berfikir yang digunakan ialah menghubung kait, iaitu menghubung kaitkan video dan dengan topik pembelajaran pada hari tersebut. Dan terakhir sekali ialah strategi, iaitu strategi pembelajaran berpusatkan murid. Kita beralih kepada langkah pertama yang dianggarkan berlangsung selama 20 minit. Jadi semasa langkah pertama ini akan berlangsungnya aktiviti mari membina ayat. Jadi yang pertama sekali, murid akan melihat slide mari membina ayat yang dikongsikan guru pada skrin. Boleh minta tolong buka kejap slide. Nampak ke? Tak nampak. Tak boleh ke? Kita teruskan saja dengan Okey, tak apa. Jadi saya cerita sedikit di dalam slide Canva tersebut, guru mula-mula akan memberi bimbingan dulu kepada murid-murid dengan menunjukkan satu aktiviti dan murid akan meneka apa aktiviti dalam gambar. Seterusnya daripada gambar tersebut murid akan menggunakan teknik skop, iaitu S untuk subjek, K untuk kata kerja, O untuk objek dan P untuk penerangan.
Jadi guru akan menunjukkan contoh bagaimana hendak melakukan untuk membina ayat dengan menggunakan teknik skop ini. Jadi langkah seterusnya murid akan dibahagikan kepada 6 kumpulan. Setiap kumpulan terdiri daripada 4 orang ahli. Jadi secara berkumpulan, murid berbincang untuk mengisi ruangan skop berdasarkan gambar yang mereka perolehi. Setiap kumpulan diberikan 5 minit untuk berbincang. Seterusnya, wakil kumpulan dipilih untuk membentangkan hasil kerja mereka. Seterusnya, kumpulan lain diminta fokus kepada pembentangan yang berlangsung. Dan terakhir sekali, murid akan diberi bimbingan secara langsung jika berlaku kesilapan. Untuk catatan, bahan bantu mengajar yang digunakan ialah slide mari membina ayat. Jadi, KP. Kecerdasan KP apa? pelbagai. Okay, jadi untuk kecerdasan pelbagai, dalam aktiviti ini terdapat interpersonal dan juga verbal linguistik. Interpersonal ni berkaitan dengan kemahiran berhubung dengan orang lain. Jadi murid-murid kan buat kerja berpasukan. Jadi dekat situ nak tengok kemahiran murid tu berbincang sesama mereka. Jadi seterusnya strategi yang terdapat dalam aktiviti ini adalah strategi pembelajaran berpusatkan murid dan strategi pembelajaran berpusatkan bahan. Teknik yang digunakan ialah teknik pembincangan dan aktivitinya ialah pembentangan. Seterusnya. Bawah lagi. Bawah lagi. Yang ni. Okey. Jadi nilai murni daripada aktiviti ini ialah keberanian, iaitu semasa murid-murid melakukan pembentangan, dan seterusnya iaitu yakin pada diri sendiri. Jadi ciri pendidikan abad ke-21, yang pertama berpusatkan murid, dan yang kedua murid patuh dan mendengar arahan. Seterusnya beralih kepada langkah kedua. Baiklah, untuk langkah kedua, masa yang dianggarkan adalah 12 minit. Dan di mana langkah kedua ini, aktiviti pengukuhan akan dijalankan. Untuk yang pertama, murid akan dibahagikan kepada 6 kumpulan, di mana setiap kumpulan terdiri daripada 4 orang ahli. Dan seterusnya, murid akan disediakan permainan digital yang bernama Open the Box. Ya, seperti yang boleh dilihat dalam gambar di sini. Seterusnya, setiap kumpulan perlu menghantar wakil bagi setiap pusingan. Wakil kumpulan akan cabut undi bagi menentukan giliran memilih kotak di dalam permainan. Okey, cara bermainnya, wakil kumpulan akan memilih dan menekan kotak yang disediakan mengikut giliran. Seterusnya, murid diminta untuk meneka dan membina ayat berdasarkan perkataan dan gambar yang dipilih dari kotak di dalam kertas yang diberikan. Dan seterusnya, permainan ini akan berlangsung selama 2 pusingan. Dan kumpulan yang dapat membina ayat dengan betul dan lengkap akan diberikan bintang. Seterusnya, di dalam aktiviti pengukuhan ini, guru akan membimbing murid melakukan tugasan iaitu membina, meneka kata kerja dan membina ayat. Dan akan dituliskan di dalam kertas. Seterusnya, guru dan murid akan bersama-sama membincangkan mana-mana kesalahan yang dilakukan di dalam ayat. Untuk catatan, bahan bantu mengajar yang digunakan, komputer riba, LCD, kertas mahjong, pen penanda dan word wall kata kerja. Bagi ciri pendidikan abad ke-21 iaitu berpusatkan murid dan murid patuh dan mendengar arahan, seperti mana murid mengikut semua arahan guru yang diberikan untuk memainkan BBB digital tersebut, iaitu Open the Box. Dan seterusnya, ilmu yang dipilih adalah kebersihan. Untuk kemahiran berfikir, menganalisis, murid akan melihat dan berfikir meneka perkataan yang ditunjukkan
setelah mereka memilih kotak. Dan yang ketiga, menjana idea. Menjana idea, mereka akan membina ayat berdasarkan kata kerja yang mereka dapat. Dan yang seterusnya, untuk kecerdasan pelbagai iaitu interpersonal dan verbal linguistik. Verbal linguistik ini kemahiran pelajar dalam menguasai kemahiran membaca dan menulis. Untuk kemahiran menulis, guru akan membimbing murid, mana-mana murid yang kurang mahir dalam membina ayat dan mana-mana murid yang mempunyai kelebihan dalam membina ayat juga akan membimbing murid-murid lain dalam melakukan tugasan yang diberi. Seterusnya, kemahiran insaniah iaitu kemahiran bekerja berpasukan, iaitu membina ayat bersama-sama setelah mendapat kata kerja yang dipilih. Dan seterusnya adalah komunikasi antara ahli kumpulan. Yang seterusnya adalah nilai murni, keyakinan, keberanian dan berfikiran terbuka. Berfikiran terbuka ni kita dapat lihat apabila jawapan-jawapan yang dihasilkan oleh semua kumpulan. Dan teknik pengajaran yang digunakan adalah didik hibur, pembelajaran kooperatif dan pembelajaran masteri. Seterusnya adalah PMK, komunikasi, kolaborasi dan literasi teknologi maklumat. Untuk elemen keusahawanan, yang pertama 2.4 iaitu memilih idea terbaik dari banyak idea ketika murid memilih ayat terbaik di dalam satu kumpulan untuk diberikan kepada guru. Dan yang kedua, elemen keusahawanan yang kelima iaitu 5.1 prinsip tanggungjawab sosial. Untuk cara belajar, murid akan memproses dan mengumpul maklumat yang diterima untuk melakukan tugasan yang diberi. Baiklah, saya akan menyambung untuk langkah ketiga. Langkah ketiga ini dianggarkan akan berlangsung selama 15 minit. Langkah ketiga itu penilaian. Pada fasa penilaian ini, guru akan menggunakan word wall sebagai bahan bantu mengajar. Cara pelaksanaannya ialah murid menjawab soalan word wall yang dikongsikan guru pada skrin. Kemudian, murid diminta untuk membaca soalan dengan teliti dan memilih jawapan yang betul berdasarkan soalan tersebut. Yang ketiga, murid mencatat jawapan tersebut dalam buku latihan. Maksudnya, yang pertama, murid perlu membaca soalan tersebut dan memilih jawapan yang terdapat dalam kotak dan kemudian jawapan tersebut perlu dicatat. Aiman bawah sedikit. Kemudian selepas mencatat jawapan kata-kata tersebut, murid dikehendaki membuat ayat lain menggunakan kata kerja tersebut. Secara rawak, murid perlu membaca ayat yang ditulis di hadapan kelas. Murid yang mendapat markah tertinggi semasa melakukan aktiviti word wall tadi akan diberikan token. Dan yang terakhir, murid membuat rumusan tentang aktiviti yang dijalankan. Seterusnya kita pergi kepada pengayaan. Contoh pengayaan boleh rujuk pada lampiran 3. Okey. Pengayaan ni murid akan melihat gambar yang bertemakan kebersihan pada paparan skrin yang dikongsikan oleh guru. Kemudian murid dikehendaki senaraikan kata kerja yang terdapat dalam gambar tersebut mengikut kaedah skop yang disediakan. Kaedah skop ni boleh tengok kat lampiran nanti. Okay, murid dikehendaki membina ayat mengikut kaedah skop yang dipelajari dalam buku latihan. Maksudnya murid akan melihat gambar pada paparan skrin, kemudian murid akan menganalisis apakah kata kerja yang terdapat dalam gambar tersebut. Kemudian murid perlu membina ayat mengikut kaedah skop. Murid perlu menggunakan Murid perlu menggunakan sekurang-kurangnya 5 kata kerja yang terdapat dalam gambar yang dipaparkan oleh guru. Baiklah, seterusnya pemulihan.
Contoh pemulihan ini boleh rujuk pada lampiran 4. Cara pelaksanaannya ialah murid diberikan satu lembaran kerja dan murid dikehendaki menyenaraikan 5 contoh kata kerja yang terkandung dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 3, jilid 1 pada halaman 2. Murid dikehendaki untuk memahami maksud kata kerja tersebut dan membina ayat ringkas kata kerja transitif mengikut kaedah skop yang telah dipelajari. Murid juga mendapat bimbingan guru untuk menyiapkan tugasan ini. Seterusnya kita pergi kepada catatan. Baiklah, bahan bantu mengajar yang digunakan untuk langkah 3 ialah word wall, buku tulis, buku teks, komputer riba, LCD dan juga token. Aiman, KP? Ya. Apakah maksud KP? Untuk KP ni kecerdasan pelbagai. Okey. Kecerdasan pelbagai yang digunakan dalam langkah ini ialah interpersonal dan juga intrapersonal. Manakala nilai murni pula, nilai murni yang diterapkan ialah keyakinan, keberanian dan juga bertanggungjawab. Keberanian ni maksudnya murid perlu membaca ayat di hadapan kelas. Manakala ciri-ciri PAQ21 pula berpusatkan murid. Strategi pengajaran yang digunakan ialah berpusatkan kepada bahan, kemahiran berfikir pula, menjana idea, menghubung kait dan juga mengingati. Mengingati di sini membawa maksud tadi murid dah belajar menggunakan kaedah skop untuk membuat ayat. Jadi murid perlu mengaplikasikan kaedah tersebut di langkah ini. Seterusnya, kemahiran insaniah iaitu kemahiran menyelesaikan masalah, pemikiran kritis dan kreatif. BCB pula memproses maklumat. Jadi langkah 3 ini merupakan penilaian. Penilaian di sini adalah untuk menguji tahap penerimaan murid ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. Jadi kita sambung kepada penutup yang dijangka sepanjang selama 5 minit. Jadi bagi penutup kualitatif, guru memberikan ulasan tentang hasil kerja murid. Jadi isi pelajarannya, murid diminta untuk menyatakan apa yang dipelajari pada hari ini. Yang kedua, murid diminta untuk menyatakan nilai-nilai murni yang diperolehi sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga, murid diminta untuk memberi rumusan ringkas terhadap tajuk pembelajaran pada hari ini. Jadi, nilai yang terdapat pada langkah ini ialah bertanggungjawab, yakin dan juga keberanian. Dan juga kecerdasan pelbagai pada langkah ini ialah verbal linguistik dan juga intrapersonal. Okey, seterusnya adalah untuk penutup sosial. Guru memberikan ujian di atas usaha dan kerjaan murid-murid semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Guru memberikan pujian kepada murid atas komitmen yang diberikan dan guru juga mengingatkan murid-murid supaya sentiasa menjaga kebersihan diri dan juga persekitaran. Untuk teknik pengajaran bagi langkah penutup sosial ialah perbincangan, kemahiran insaniah iaitu kemahiran komunikasi di mana komunikasi dua hala berlaku di antara murid dan guru. Untuk kemahiran berfikir adalah merumus, di mana guru dan murid saling merumus pembelajaran di akhir sesi pembelajaran dan pengajaran. Untuk seterusnya, refleksi dan ulasan. Refleksi pula akan ditulis mengikut SWOT selepas sesi pengajaran, dan ulasan guru pembimbing akan diisi oleh mana-mana guru yang bertugas. Dan seterusnya, rujukan yang kami rujuk adalah buku teks Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kebangsaan tahun 3, Dewan Bahasa dan Pustaka, dan DSKP Bahasa Melayu tahun 3, 2017. Dan berikut merupakan lampiran bagi langkah 1 iaitu video
menyanyi yang bertajuk Jom Bersihkan Diri, dan yang ini untuk bagi langkah set induksi. Seterusnya, untuk langkah 2 iaitu permainan open the box di mana murid akan memilih kotak dan gambar dan perkataan akan keluar. Yang ketiga, langkah yang ketiga ialah langkah penilaian di mana murid diminta untuk menjawab soalan yang dipaparkan di laptop, dan inilah untuk BBB sesi pengayaan. Dan inilah pemulihan. Sekian itu saja. Kami telah menggunakan bahan bantu mengajar yang berlandaskan TMK. Ada lagi nak tambah? Okey. Dan terima kasih. Sekian, terima kasih.